Okay, jenis-jenis talak dari aspek hukum, talak sunni, talak bid'i. So daripada segi hukum, okay, is it boleh ataupun haram? Dari talak sunni yang talak bid'i. Dari aspek kesan pula, okay, the implication talak raji'i yang talak ba'i. This is very important for everyone to know. And orang selalu macam confuse kan, talak sunni, talak bid'i, talak raji'i lagi and talak ba'in. So disimpulkan kalau dari segi aspek, look at the sunni and bid'i. Dari aspek hukum dia lah. Dari segi aspek kesan, talak raji'i dengan talak ba'in. Okay, then we can, nanti I'll discuss further on this. Jenis-jenis talak, talak sunni, talak yang sesuai dengan peraturan syarak seperti suami mencerai isteri dengan talak satu atau dua ketika suci dan tidak disetubuhi. Maksudnya kirakan the timing is permissible lah. Dia bukan timing yang haram untuk diceraikan. Okay, so maksudnya waktu talak satu atau talak dua, ketika isteri tengah dalam keadaan suci and bukan after, bukan after persetubuhan ataupun bukan after bersatu. Alright, so kat sini we can see lah macam dengan kita dengar je kalau kirakan talak tu kalau dijatuhkan just after bersatu, that is considered very rude lah kan. Macam you dah kirakan you have kirakan persetubuhan dengan your isteri tapi tiba-tiba you ceraikan. That is tak beradab lah. Okay. Talak sunni, talak raji'i, talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya, talak 1 dan 2 yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada isterinya bila-bila masa selama masa iddah isteri belum habis. So talak raji'i is, as the name goes kan, raji'i, boleh rujuk. Okay. Jadi dijatuhkan suami kepada isterinya talak 1 atau talak 2. So talak 1, talak 2 boleh rujuk waktu iddah. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada isterinya bila-bila masa selama iddah. So for example, diceraikan, then after 2-3 weeks they think okay, they can work things out, they can rujuk without actually buat akad baru. Alright, tapi lepas iddah dah namanya talak ba'in sughra. Kenapa? Because kena ada akad baru dengan mahar baru. Okay, jenis-jenis talak ba'in. Okay, talak tu jadi talak yang tidak membolehkan suami merujuk isterinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Okay, tapi talak ba'in kubra, okay, talak ba'in kubra adalah talak 3 yang mengharamkan bekas suami mengahwini semua isterinya kecuali selepas isterinya diperkahwin dengan lelaki lain yang diceraikan setelah disetubuhi. Okay, so talak ba'in kubra ni dia ada satu situation. Okay, ingat waktu suami dah jatuhkan talak 3. So kalau kita tahu talak 3 ni is that suami tu tak boleh rujuk balik. Maksudnya waktu iddah ke tak iddah dah tak boleh rujuk balik dah. Okay, waktu iddah tu sendiri dah tak boleh rujuk balik because dah betul-betul dah kirakan dah ba'in. Ba'in tu kan macam daripada dah jauh kubra lagi. Kirakan you isterinya tu kena kahwin lelaki lain tau. Lelaki lain and dia dah bersama, okay, dia dah bersama, dia dah macam do persetubuhan yang sah. Lepas tu lelaki lain tu ceraikan isterinya. Alright. Baru lelaki yang lama tu boleh datang balik ataupun boleh kahwin lagi dengan isterinya. Okay. So dekat situ kita boleh nampak talak ba'in kubra is like a very critical situation lah. But it happens. Okay. And okay. So and people that ada orang tiba-tiba ada orang because they have their anger issue or they memang suka jatuhkan talak kan. So dia dah jatuhkan talak 1, rujuk talak 2, rujuk, dan talak 3 dia dah menyesal tapi dia still nak dengan isteri dia, dia upah orang untuk kahwin dengan isteri dia, then biar orang tu ceraikan baru dia boleh kahwin dengan isteri dia kan. Perkara tu diharamkan dalam Islam. Okay, perkara tu diharamkan dalam Islam. Why? Because itu macam mempermainkan hukum lah. Okay, upah orang untuk menghalalkan sesuatu and everything. So diharamkan dalam Islam. Unless it's naturally macam isteri dia dah kahwin orang lain, dah bersatu, then diceraikan, dia boleh balik. Tapi kalau tidak, then dia kena tunggulah. Okay, dia tak boleh macam upah orang because there's a hukum juga nama dia nikah tahlil.
Okay, nikah tahlil is like macam dia menghalalkan apa yang haram, which is dia upah orang ataupun dia bersepakat dengan another guy. Okay, you marry my wife, after that you ceraikan, then I can get back to her. Okay, itu tak boleh, diharamkan. Okay, this is I would like to share with you. You can find this dekat Singapore ST Graphic punya website. Singapore ada banyak statistik lah. Okay, and you can find this, and this is really helpful lah for us to actually keep up to date with the trend, the statistic right now. Antaranya common factors for marital instability, we can see that is the fact that people lost of love, tiba-tiba dah rasa macam tak cinta kat orang tu, tiba-tiba dah fall out of love. Personality differences banyak. Okay, ini bukan orang Islam saja, ni secara keseluruhan. Frequent quarrels, lack of communication banyak juga. Nagging, complaining, loss of trust, verbal emotional abuse. So ni kirakan antara reasons or factors yang contribute to kirakan to marital instability. Belum lagi perceraian tau, tapi kerosakan ataupun ketidakstabilan dalam rumah tangga tu.